Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'il bihi jasad بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran, alhamdulillah, rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita duduk dalam majlis ilmu, walaupun sebentar, tapi kita manfaatkan masa yang ada tu untuk melihat beberapa perkara. Kita berhenti pada kitab kita Fiqh Manhaji. Kita berhenti pada masalah bahagian air. Kita berhenti di situ. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Air terbahagi kepada 4 bahagian. Kadang-kadang kalau kita perhati balik, takkan tak tahu dalam bab air. Takkanlah selama ni dah guna air tak tahu kan. Kita rasa macam tu. InsyaAllah kita tengok hari ni, betul ke kita tahu? Ataupun betul ke sempurna kita tahu sampai habis? Sampai habis, nak tahu jugalah. Yang mana air terbahagi kepada 4 bahagian katanya, iaitu suci dan menyucikan. Suci dan menyucikan tetapi makruh digunakan. Dua dah. Pertama suci dan menyucikan, yang kedua suci dan menyucikan tetapi makruh digunakan. Suci tetapi tidak menyucikan. 3 dah. Yang keempat, air bernajis. Kita panggil mutanajis. Mutanajis. Kadang-kadang orang tersilap cakap air mutanajis. Bukan, sabdunya bukan duduk situ. Dia mutanajis, air yang bernajis, ataupun air yang telah terkena dengan najis. 4 perkara kita akan bincang. Yang pertama, air yang suci dan menyucikan. Air yang suci dan menyucikan, air yang suci lagi menyucikan ialah air mutlak, yang kita panggil air mutlak. Yang mana air mutlak ni dia kekal dengan sifat asal kejadiannya yang telah dijadikan oleh Allah. Tujuan disebut kat sini nak bagi tahu, kadang-kadang air itu ada berubah. Contohnya air laut berubah dengan maksud air itu masin. Adakah itu tak mutlak? Kan dah berubah sifat tu. Dia kekal mutlak kerana memang asal kejadiannya telah dijadikan oleh Allah macam tu rupanya. Tu sikit, kerana tu dikaitkan dengan asal kejadian tu. Kerana tu dikaitkan dengan asal kejadian. Jadi kita tengok air mutlak ni, kita dah sebut sebelum ni, takut terlupa bulan lepas, iaitu air yang suci lagi menyucikan, ataupun air mutlak ni air yang tak bercampur dengan benda lain. Kalau dia bercampur dengan benda lain, dia tak jadi mutlak. Sama ada dia jadi mustamal, mutaghayyir, muqayyad ataupun mutanajis. Itu kita akan bahas satu-satu. Tapi panjanglah juga bab tu, tapi kita akan bahas satu-satu dalam bab tu. Jadi, dan kita cerita juga sebelum ni, iaitu salah satu ciri air mutlak, siapa ingat lagi lah, iaitu senang je nak tahu ciri air mutlak ni, yang mana dekat mana dia ada, dia akan ikut nama tempat. Dia ada dalam sungai, kita panggil air sungai. Kerana air itu berada dalam sungai, kita panggil air sungai. Maka sebenarnya air itu adalah air mutlak. Tapi kalau air sungai kita ambil air sungai, kita letak dekat dalam telaga, perigi, air itu telah berubah daripada air sungai kepada air perigi.
kita ambil pula bubuh dekat laut, maka air tadi tu, air sungai tadi jadi air laut. Maksudnya kita ambil air sungai, bubuh dekat laut. Malah untuk bagi faham, untuk sebagai contoh untuk kita faham, kita ambil air sungai, kita kosongkan laut sekalipun. Laut tu keringkan laut. Bila keringkan laut, kosong lah. Ambil semua air sungai, buang dalam laut, tetap kita akan panggil air laut. Macam tu juga kita keringkan telaga, bubuh air sungai dalam telaga, dia tak jadi air sungai, dia jadi air telaga. Kita dapat faham, air mutlak ni adalah air yang dia pergi ke mana, dia akan ikut nama tempat. Contoh, dia ada dalam tangki, kita panggil air tangki. Dia ada dalam tali air, kita panggil air tali air. Dia masuk dalam pipe, kita panggil air pipe. Dia keluar dalam botol, kita panggil air botol. Maka dia adalah air mutlak. Berbeza dengan air sirap, air bukan air mutlak. Dekat mana dia berada, dia kekal dengan nama dia. Air mutlak ni, air bukan mutlak, kat mana dia berada, dia akan kekal nama dia. Contoh, kalau kita keluarkan semua dalam telaga tu air, kosong kan, kita buah air teh tarik. Kita tak panggil air telaga, kita panggil, apa dalam telaga ni ada air teh tarik. Sedangkan kalau kita ambil air sungai, ambil air hujan, bubuh dalam telaga, kita panggil air telaga. Kenapa dia berubah? Kerana air mutlak dia berubah mengikut tempat. Kat mana tempat ada, kat situlah dia berubah nama tu. Tapi air bukan mutlak, dia ada identiti air itu sendiri. Dia duduk dekat mana-mana, dia tetap nama tu. Letak dalam botol, nama teh tarik. Letak dalam botol pun nama teh tarik. Letak dalam gelas, nama teh tarik. Letak dalam laut sekalipun, nama teh tarik. Maksud letak dalam laut tu, buang semua air laut, bancuh banyak-banyak teh tarik, buang dalam laut. Buat contoh lah, tak jadi pun. Jadi orang tak panggil air laut, dia akan panggil air teh tarik satu laut. Kerana air teh tarik tu tidak boleh ditanggal daripada air tadi. Walaupun dia berada di tempat yang berbeza. Sedangkan air mutlak, dia berada dekat mana, dia nama tempat tu. Tu sedikit lah. Jadi itu pun kita bincang yang lepas lah. Air tersebut, kita sambung balik. Air tersebut masih dikatakan air mutlak walaupun ia sudah berubah disebabkan lama terbiar. Walaupun sebab tu disebabkan tanah, lumut, tempat bertakung atau tempat mengalirnya mengandungi belerang. Jadi status air ni kekal mutlak walaupun dia berubah tu pula banyak. Yang mana perubahan tu dengan benda yang suci ataupun perubahan tu tak boleh dijaga. Kita ambil contoh tu lah. Tak boleh dijaga. Air tu tak boleh dijaga. Contoh, kita bagi contoh. Air dalam bekas tempayan, dalam tempayan. Bila air dalam tempayan, kita simpan lama-lama, orang kampung tahulah, orang bandar tak tahu. Simpan lama-lama, dia akan bau. Bau apa? Bau tu lah. Ada bau sesuatu. Kalau bau bubuh dalam tempayan, dia tak bau lagi. Lama-lama dia akan bau. Biasa kita simpan air dalam tempayan sebab nak ambil wuduk ke, air hujan kan, kita simpan. Air mutlak lah. Walaupun dia berbau, walaupun dia berminyak sekalipun, air tu kekal mutlak. Sebab dia simpan terlalu lama. Itu contoh yang dia bagi. Dan dalam telaga kadang-kadang berbau. Bila telaga tu lama tak digunakan, dia berbau. Kadang-kadang telaga ni berbau disebabkan air luar. Dia buang air apa semua di luar, di tepi telaga. Lepas tu masuk kot celah-celah telaga tu balik. Yang tu tak boleh. Air najis ke, dia basuh ikan dekat luar telaga tu, yang mana air tu dia akan masuk kot celah-celah tu balik. Katalah retak ke apa, dia masuk ke situ balik. Itu tak jadi. Yang dimasukkan yang berbau ni, air telaga yang tak digunakan lama, akhir sekali dia ada bau air tu lah. Maka air tu kekal mutlak walaupun berubah. Macam tu juga mineral yang ada dalam air. Mineral yang ada dalam air, dia akan mengubah rasa air tu. Sebab kita tahu sifat-sifat ni, bau, warna dan rasa. Dari segi bau kita dah bincang tadi, air dalam tempayan, air dalam telaga kekal mutlak walaupun berubah kerana memang dia berubah sendiri. Asal kejadiannya. Kadang-kadang rasa berubah, mineral. Kalau dulu air zam-zam, sekarang air zam-zam rasa macam air pipe je. Tak tahu kenapa.
Dulu air Zam-Zam dia rasa macam payau. Kenapa macam tu? Mineral banyak. Terlalu banyak mineral dalam tu, khasiat lah kita panggil. Zat-zat banyak, maka berubah air. Kan dah tahu, air mutlak, air asal. Yang mana? Air yang tak berubah. Kan air Zam-Zam telah berubah? Tidak. Dia berubah kerana mineral. Okey, oleh kerana dia berubah kerana mineral, air itu berubah jadi payau, dia kekal mutlak. Lumut dalam telaga, lumut tepi tasik akan mengubah air tu jadi bau lumut, atau kadang-kadang jadi warna hijau air tu. Kadang-kadang kiambang tepi tasik ataupun tengah tasik kiambang tu, bila kiambang tu mati, dia akan sebati dengan air. Kalau terlalu banyak kiambang, air tu jadi warna hijau. Adakah air tu jadi tak mutlak sebab dah berubah color? Kita tahu air mutlak, air putih tu. Sekarang air tu telah berubah colornya, warnanya. Air tu kekal mutlak. Kerana lumut ataupun kiambang, mineral, telaga yang berbau, air dalam bekas tempayan ni, memang kejadiannya macam tu dah. Tak boleh nak elak. Tak boleh nak elak. Air kolam kadang-kadang bau tanah. Air kolam kadang-kadang berbau tanah sebab lama sangat. Kekal mutlak. Air kolah jadi keruh, kekal mutlak walaupun berubah color. Kalau dalam kitab dia ada satu lagi contoh, dia panggil batu artal. Kita panggil batu kiwi. Orang tak tahu dah, warna kuning. Bila terendam dalam air batu ni, batu kuning ni, batu artal atau batu kiwi ni, dalam jangka masa yang lama, dia akan mengubah air itu jadi warna kuning. Adakah air itu jadi tak mutlak? Tidak, kekal mutlak juga. Kerana memang batu tu duduk dalam air. Memang air kolam tu duduk dekat tanah, memang lebih bau. Memang air tanah, air tu duduk dekat tempat yang berselut, memanglah akan bertukar color. Lumut memang hidup dekat air, memanglah. Mineral yang memang dah duduk jadi dalam air. Telaga berbau dah memang macam tu sifatnya. Jadi kekal mutlak. Berbeza dengan yang tak ada kena-mengena, yang dia akan bincang nanti dalam bab tu. Yang tak ada kena-mengena. Contohnya apa? Kolam air panas. Kan ada bau telur busuk tu, ataupun sulfur, ataupun belerang. Semualah sama lah tu. Bau kan dah berubah bau, tak mutlak ke? Kekal mutlak. Walaupun dia panas, walaupun dia berbau telur tembelang. Bau je telur tembelang, sebenarnya sulfur dia memang duduk kat atas tu. Yang mana belerang ni dia memang duduk di dalam air. Tak boleh dia elak. Maka air kekal mutlak walaupun berubah sifat. Berbeza dengan air yang mana berubah tapi diubah oleh sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan air. Yang tadi semua ada kena-mengena. Kolam air panas, belerang ada kena-mengena dengan air. Batu kiwi memang duduk di dalam air. Air kolam bau tanah memang air itu duduk tepi tanah. Lumut memanglah ada dekat air. Kiambang memang ada dekat air. Maka kekal mutlak. Yang tak ada kena-mengena, air itu jadi mutaghayyir, ataupun bahasa lain, air itu jadi air yang suci tapi tak menyucikan. Apabila dia bercampur sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan air. Contohnya teh. Teh mana ada kena-mengena dengan air? Kiambang ada kena-mengena dengan air. Kita tengok perbezaan. Kiambang memang hidup, ada air kolam, adalah kiambang. Tapi teh tak ada kena-mengena pun dengan air, kerana dia duduk tempat lain. Kemudian ambil teh tadi, masuk dalam air itu berubah, tak mutlak. Tak mutlak. Air itu dia panggil mutaghayyir, bukan air mustamal. Kerana air mustamal makruh diminum. Air mutaghayyir harus diminum. Mustakmal dari segi bahasa boleh. Maksudnya air mustakmal dari segi bahasa mustakmal telah digunakan. Air yang telah digunakan untuk buat teh, boleh, benarlah istilah air mustakmal tu. Tapi yang tepat sebenarnya adalah air mutaghayyir, kerana air mustakmal yang sebenar adalah air bekasan ambil wuduk dan mandi wajib. Tu air mustakmal, basuhan pertama. Jadi contohnya nila ada kena-mengena dengan air? Tak ada kena-mengena. Jadi berubahnya air kerana nila, air itu jadi mutaghayyir, bukan air mutlak. Dan sebagainya lah, melo lah, apa-apa sajalah perkara yang tak ada kena-mengena dengan air. Kapur, bedak masuk dalam air, berubah air itu, bau dan color. Adakah air itu jadi kekal mutlak? Tidak. Air itu jadi mutaghayyir kerana bedak apa kena-mengena dengan air. Jadi kadang-kadang air kolam dia bau lumutnya kuat sangat, malah warna hijau dia, hijau pekat, tetap mutlak. Berbeza dengan air teh, bubur sikit aja, dah berubah sikit je air tu, berubah air teh lah, maksudnya teh dah tak jadi mutlak, jadi mutaghayyir. Sedangkan kalau kita nak banding dengan air yang kena kiambang tadi tu, kiambang reput mati tu, lagi pekat kiambang tu, kekal mutlak. Bezanya
ada kena-mengena dengan air ataupun tidak. Air kolah yang terjatuh, ada pokok kat situ, daun tu jatuh menghijaukan air kolah sebab daun jatuh, sebab pokok tu tepi kolam, jadi hijau air tu kekal mutlak. Tapi kalau buah jatuh menyebabkan satu kolam bau buah tu, tak kisahlah buah jambu ke apa, tak mutlak, tak jadi mutlak. Jadi kenapa macam tu? Kerana buah bermusim, daun tak bermusim ataupun bahasa lain, buah senang dijaga, daun tak boleh nak jaga. Samalah juga, boleh nak jaga kolam air panas daripada belerang ataupun sulfur, mana boleh jaga, susah nak jaga. Boleh jaga kiambang, lumut daripada kolam, tak boleh jaga. Kerana tu dia kekal mutlak, kerana tak boleh nak jaga. Islam tu tak menyusahkan sampai tahap macam tu sekali. Semua air itu dikatakan air mutlak kerana air tersebut sukar dielakkan daripada perkara-perkara tersebut yang saya sebut tadi. Sambung lagi. Dalil yang menunjukkan kesucian air mutlak ialah hadis. Kadang-kadang dalil kita ambil daripada ayat Quran, kadang-kadang dalil kita ambil daripada hadis. Tapi kita berakidah ahli sunnah wal jamaah, kadang-kadang dia ambil daripada ijma', kadang-kadang ambil daripada qiyas. Jangan ambil Quran sunnah je, tak memadai, tak ambil, tak boleh. Ahli sunnah wal jamaah 4 dia ambil. Malah pada mazhab-mazhab yang lain dia tambah lagi, macam-macam lagi. Malah Imam Maliki, mazhab Maliki mengambil adat ataupun perbuatan ahli Madinah untuk dijadikan hukum, sampai macam tu sekali. Tapi kita mazhab Syafi'i 4 aja. Ada mazhab-mazhab yang lain dia lebih, mazhab Hanafi lebih, sadduz zara'i dan sebagainya, macam-macam. Mazhab Syafi'i simple, ada 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Buang qiyas tak jadi hukum, buang qiyas jahanam, buang ijma' jahanam. Quran hadis orang tak buang, dia masalah dekat ijma' qiyas ni. Quran hadis mana ada orang berani buang. Dia dua ni. Ada sebahagian golongan yang tak ambil dah ni, tak suka dah, tak nak dah, mana boleh qiyas. Mana boleh qiyas. Nabi SAW pacak pelepah tamar apabila lalu dekat kubur. Lalu tengok Nabi, mukjizat dia dapat tahu orang dalam kubur tu diseksa. Mungkin cerita ni kot kan, yang viral, yang kata kat kubur punya, ya ke tidak tahu. Ada dengar viral tu kan, dia selfie, tak tahulah, mungkin betul mungkin tak lah. Cuma tak mustahil dia bunyi macam orang kena seksa kan. Dia ayah dia penggali kubur ke macam mana tak kan. Betul ke tak betul tu tak penting lah. Cuma kalau adakah boleh jadi, Nabi SAW dengar. Tapi kalau lah kita nak Quran dan hadis semata-mata, tak boleh lah nak kias. Itu Nabi, itu pembohong, boleh tolak terus. Tapi sedangkan boleh jadi, kalau setakat Allah nak angkat hijab tu, boleh jadi bunyi macam tu, bunyi orang kena seksa tu. Jadi Nabi lalu tepi kubur, kemudian Nabi ambil pelepah tamar pacak. Dia kata orang dalam ni sedang diseksa. Aku tahu, aku dengar dia sedang diseksa. Seorang diseksa kerana mengadu domba, seorang lagi, ada 2 kubur. Seorang lagi diseksa kerana tidak istibrak. Dia basuh kencing berak dia tak secara sempurna. Dan kencing pun dia tak peduli, mengecik tak peduli, maka sembahyangnya tak sah. Jadi Nabi ambil pelepah tamar pacak. Kalau lah kita tak ada kias, nak kena cari pelepah tamar juga pacak dekat kubur kita. Kalau tak pakai kias. Kalau pakai kias, boleh tak ambil pelepah kelapa? Adik-beradik tiri je tu. Boleh lah lebih kurang. Tak boleh. Bila tak ada kias, dia jadi syadid, dia jadi keras, jadi pelik pada orang. Tak boleh. Nabi yang buat, dan yang buat tu Nabi sebagai khususiah baginya. Orang biasa tak boleh. Jadi pelik. Tahnik tak boleh. Tahnik yang kena mama tu, air liur bercampur dengan air liur Nabi. Bukan dia tahnik Ibn Abbas. Tahnik itu air liur Nabi. Air liur ustaz-ustaz ni mana boleh. Nanti kena COVID. Memang time COVID tu iyalah. Nanti kan dia sesama kena sesama. Time tu tak payahlah nak mamah. Pak imam ke pak ustaz ke, janganlah mamah time tu. Tok guru tak, dia biasa tak pun, sebab dia tahu dia ada penyakit batuk apa sebagainya. Time COVID ni lagilah tak boleh buat. Tapi time-time biasa boleh ke nak buat? Kias daripada Nabi. Kalau tak pakai kias, tak boleh. Cuma bagi kurma dengan air zam-zam aja. Tak boleh lah bagi yang lain-lain. Tak boleh lah bagi emas. Kan yang bagi letak emas kat mulut, letak perak. Tak boleh lah bagi asam, garam. Kesian budak tu. Tak boleh bagi asam keping, asam Jawa. Ni semua saya pernah buat ni. Ada orang letak. Kita tahu yang sebenar 2 je, iaitu air zam-zam dengan kurma.
Dia pergi letak, nak buat macam mana? Ada letak apa nama ni, kelapa potong. Air tu air kelapa. Saya suruh tuang dulu, saya nak minum. Lepas tu tuang, betul buah air kosong dalam tu. Buah air paip. Membazir je. Dia letak macam-macam. Kalaulah kita ni tak ada kias langsung, memang tak ada. Ini semua tak boleh. Bid'ah, dalalah, finnar. Tapi kalau ada kias, dia ada kiasan je. Dia ada kiasan, iaitu kalau yang pelik-pelik janganlah sampai madu. Madu ada dalam Quran. Madu Nabi suka. Ada kias kepada situ. Tapi jangan tolak yang dua. Akhir sekali ambil yang kias saja. Yang asal tak ambil. Yang asal ambil juga. Emas kenapa letak kat mulut? Letak celup air zam-zam tak kat mulut. Boleh ke? Kias. Jika buah kurma tu, tamar tu buah berkat, air zam-zam tu air berkat, emas juga adalah satu besi yang berkat. Dengan maksud kita tak boleh buat emas. Dia kena gali yang ada je, yang Allah dah turunkan, yang Allah dah ada kan, itu je. Mana boleh buat emas? Sebab tu emas tu dia ada nilai. Mana boleh buat emas? Jadi bila macam tu, dia satu emas besi yang berkat lah kita panggil, yang berkat. Jadi emas ni pula dihargai, orang suka semua. Jadi kalau ambil air zam-zam celup, letak kat mulut, biarlah keluar kat mulut budak tu semua macam emas. Bukan cakap mengapu. Sebagai kias. Kalau tak nak pun tak apa, cuma janganlah tolak orang kias. Tu je nak beritahu. Tak nak pun tak apa. Apa pula emas ni? Tak nak pun tak apa. Cuma jangan tolak tu, kerana mereka menggunakan kias. Habis kenapa letak asam keping? Kesian, saya pernah buat, mengenyuk muka budak tu. Macam mana mak dia yang bagi, ayah dia yang bagi. Kita kalau boleh tak nak buat lah. Macam tu muka dia. Baru umur 7 hari dah bagi asam keping. Bukan bagi ambil conyonya, bukan. Janganlah, kita pun tahu. Ambil air zam-zam sikit, dekat jari ni, tekan-tekan macam tu. Kalau rasa adalah masam-masam sikit. Nah, macam mana dah punya adat ni macam tu? Boleh ke? Boleh, kita kias lah. Asam ni apa benda? Mesti ada kat dapur. Anak tu anak perempuan. Biarlah tahu rasa asam daripada kecil. Nanti besar-besar tak kerti masak. Sebagainya. Bagi garam, gula, bagi nak tahu dia. Kau hidup nanti ada manis, ada masin, ada pahit, ada segala-galanya. Itu sebagai kias. Tak nak pun tak apa. Memang tak ada pun. Nabi dua je. Kias. Kalau orang nak buat, biarkan. Kalau orang tak buat, memang diikut dua tu yang bagus. Tu je. Letak dalam air kelapa tu, Allah alam. Sampai sekarang tak jumpa kenapa. Lepas tu saya tuang, bubuh kejap dalam ni, ambil air batu, sekejap lagi saya nak minum. Bubuh air biasa. Dia suruh bubuh dalam tu, rambut tu. Setelah gunting tu, cukup jambul tu. Tu sikit lah berkaitan dengan perkara tu. Tanpa kias, Jahannam. Jahannam kita punya agama. Memang teruk, agama kita teruk. Ada tak solat qabliyah Jumaat? Tanpa kias tak ada. Yang ada qabliyah Zuhur. Sedangkan ada orang duk semayang yang bukan tahiyatul masjid ni. Yang bukan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid memang ada lah. Kan dia semayang dia semayang lepas azan yang kedua, lepas azan yang pertama tu kan. Pakat-pakat bangun kan semayang apa tu? Kalau semayang tahiyatul masjid mana boleh kalau dah duduk? Kan dah duduk tadi. Habis semayang apa? Qabliyah Jumaat mana ada? Memang pun yang ada qabliyah Zuhur. Kalau pakai kias adalah. Jadi orang kata memang tak ada. Sebab Nabi dulu pun lepas azan tu terus naik Assalamualaikum. Memang tak buat pun qabliyah Jumaat. Jadi tak ada, selesai, tak apa. Tapi yang ada ni kata kias. Kalaulah Zuhur ada, kenapa Jumaat tak ada? Sedangkan bila solat Jumaat tak payah solat Zuhur dah. Jadi Jumaat ni menggantikan Zuhur. Jadi kalau Zuhur ada, apa Jumaat pun ada. Tu je nak bagi tahu. Cuma ada yang guna kias, ada yang tak berapa nak guna kias. Cuma janganlah yang tak guna kias ni salahkan orang yang guna kias. Malah kias tu salah satu daripada ambilan mazhab Syafi'i sendiri. Kias tu habis. Dalil menunjukkan kesucian air mutlak ialah hadis, bukan Quran, bukan ijma', bukan qiyas. Hadis maknanya kuatlah tu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, qama a'rabiyun fabala fil masjid faqama ilaihi an-nas la yaq'u bihi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Tu beza tu, muyassirin dengan mu'assirin. Seorang badui
Badui ni orang orang asli Arab lah kita kata. Badui berdiri lalu kencing di dalam Masjid Nabawi. Dalam masjid tu dia kencing. Kemudian para sahabat pergi mencegahnya. Baik ayat dia. Kalau dalam kitab-kitab yang lain kita tengok, kita tak tafsir yang lain, bukan pergi mencegah, nak pergi pancung. Nak pergi bunuh. Nak pergi, bukan mencegah lah, maksudnya nak pergi, dah kencing dalam masjid. Kan? Lantas Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia, maksudnya biarkan dia kencing dalam masjid. Dan curahkan di atas air kencingnya setimba air. Sesungguhnya kamu dibangkitkan untuk memudahkan, bukan menyusahkan. Kamu tu maksud nak beritahu Nabi tu. Nabi ni diutuskan untuk memudahkan, bukan menyusahkan. Jadi maksudnya Islam ni tak susah, Islam ni mudah. Tapi jangan memudah-mudahkan. Kadang-kadang dia kata Islam ni mudah sampai dia mudah-mudahkan. Tak boleh. Islam ni betul mudah, tapi jangan memudah-mudahkan sangat. Sampaikan kenapa tak tutup aurat? Kenapa tak tutup aurat? Dia nak tutup aurat biar dia ikhlas, dia kata, daripada diri sendiri. Kalau terpaksa dia tak nak. Islam tu mudah. Dia katakan tak boleh. Ada perkara yang dipaksa, kerana bila kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, automatik kita dipaksa untuk buat sesetengah perkara. Dipaksa, ditekan bila kita syahadah, ataupun kalau tak syahadah pun bila kita lahir dalam Islam baka dan keturunan, automatik ada benda yang dipaksa. Tak boleh Islam itu mudah, buat tak boleh. Ada benda dipaksa, nak tak nak kau kena buat. Kalau tidak, jangan syahadah, batalkan syahadah tu. Berani, maksudnya batal, jadi kufur. Berani. Kalau tidak, kena ada sesuatu, ada perkara, antaranya menutup aurat, sembahyang, beberapa hukum tu lah. Ada yang diluaskan, ada yang dipaksa. Itu Islam. Islam la ikraha fiddin, bukan kata dalam Islam ni, dalam hukum syariat orang Islam tak ada paksaan. Silap besar siapa yang menafsirkan dalam Islam la ikraha fiddin tu tidak ada paksaan dalam Islam tu, dengan maksud dalam Islam nak buat apa-apa pun buat biar ikhlas. Kalau tak buat pun tak apa, orang lain tak boleh paksa. Salah besar. Maksud la ikraha fiddin, orang nak masuk Islam tu jangan paksa orang kafir masuk Islam. Tu maksudnya. Tu la ikraha fiddin. Kalau orang kafir tak boleh kau kena masuk Islam, tak boleh paksa. Tapi kalau dah asyhadu, wajib paksa. Sebahagian perkara wajib paksa. Dari perkara yang wajib-wajib lah. Okey. Para sahabat hendak menghalau, dia nak halau Badui tu. Para sahabat nak halau Badui tu. Kemudian nak halau dan nak pukul dan sebagainya, nak angkat. Ada yang nak angkat. Nabi SAW tak bagi. Nabi kata biarkan dia kencing. Biarkan dia kencing. Makna kat sini, macam mana kalau kita nampak air kencing dalam masjid surau? Adakah boleh kita biar macam tu? Ada beza tau. Tadi dia kencing, yang ini dia nampak tai cicak ada dekat tu, ayat Quran tu. Apa? 1000 dinar ke apa? Ayat tu. Banyak-banyak ayat Quran. Allah, Muhammad, perkara-perkara, ayat-ayat yang dihormati. Antaranya ayat Quran. Antaranya nama kita sendiri. Name tag kita, ada name tag. Sini ada name tag tak? Nama tu kan? Tak kisahlah name tag pin ke, name tag gantung ke, tak kisah. Nama kita mulia, ayat Quran mulia, nama malaikat mulia, nabi mulia. Jika ada najis di situ, wajib siapa yang tengok, dia yang wajib buang. Bukannya panggil tok siap ke, kalau ada siap, bukan. Siapa yang nampak najis di ayat-ayat Quran, di dalam masjid, di situ nampak, oh tak cicak, bukan dia kata panggil tok siap. Kalau ada tok siap kan, buat. Siapa yang tengok, dia wajib. Kerana rumah Allah bukan rumah orang. Mana boleh panggil, bukan rumah tok siap. Jadi siapa yang tengok? Jadi kita dapat faham kat sini, bila ada najis dalam surau dan masjid, malah ada di tempat-tempat yang mulia, termasuk ayat-ayat Quran, termasuk name tag dia sendiri. Katalah tai cicak jatuh atas name tag dia, Allah, ada name tag melekat pula kat situ, dekat nama dia. Dia buang letak kat meja, haram. Maksudnya buang, dia kata kejap lagi lah basuh, haram. Dia kena basuh segera kerana nama dia mulia. Sebab tu makruh bawa masuk toilet ni, makruh jika terkeluar, tergantung-gantung. Nak pergi toilet nanti, masuk nak buang yang kecil, buang yang besar, tergantung-gantung name tag ke ataupun yang pin tu, tak kisahlah, janji ada nama di situ, hukumnya makruh. Tak sampai haram, makruh. Caranya macam mana? Masuk dalam poket, biar tak kena udara tandas tu. Masuk dalam poket, masuk dalam baju. Janji tak keluar. Keluar hukumnya makruh dalam toilet ketika buang yang kecil, buang yang besar. Kerana mulia nama kita tu. Nama kita tu yang akan dipanggil oleh malaikat nanti. Nama kita tu mulia. Jadi macam mana pula dalam kes ni? Dalam kes ni, Badui
Dia kencing, Nabi kata biar. Sepatutnya tak boleh biar. Kita tengok kenapa. Sebenarnya dia ada yang itu cetakan JAKIM ke? JAKIM ada bawah tu nombor kan? JAKIM ada. Saya punya tak ada. Saya Pustaka Salam. Ada kan yang bawah tu kan? Yang dia kata kenapa Nabi biarkan kan? Ada tak? Nota kaki. Ada kan? Kalau nasib baiklah kalau yang JAKIMnya dia ada nota kaki. Kalau yang Pustaka Salam tak ada nota kaki. Nota kaki tu maksudnya yang kat bawah yang nombor 9 ni dalam Taudih Al-Ahkam tu kan? Ada? Okey, ada. Okey, kita biar dulu sekejap tu. Jadi kita tengok yang tu. Apa nama ni? Jadi akhir sekali Nabi suruh ambil, biarkan dia kencing sampai habis. Kita kena fikir juga. Dulu dia punya tu mana ada simen kapet. Dulu tanah je. Lepas tu boleh siram atas tu. Nabi suruh ambil air siram. Ambil air satu gayung, siram di atas air kencing tadi. Kalau kita buat macam tu jangan siram. Kalau kita siram jahanam lagi besar. Ada orang gila ke apa ke, kencing ke, orang yang atau budak-budak ke, budak-budak pamper bocor ke, tak kisahlah. Ada najis je, dia ambil tuang air. Nabi suruh. Tak boleh. Tak boleh kerana dulu tanah bila jiruh air dia menyerap. Kat rumah kita tak boleh. Sekarang lah, rumah dulu boleh. Sebab rumah dulu ada apa dia panggil? Ada lubang-lubang dekat lantai kan, ada lubang-lubang kan, papan dulu. Boleh jigus. Boleh jigus. Jadi oleh kerana tu jigus membuktikan air tu yang jigus tu adalah air suci dan menyucikan. Itu maksudnya. Poin kita bincang perkara ni disebut hadis ni dalam ni nak bagi tahu kenapa Nabi suruh jiruh air setelah orang tu kencing. Sebab nak bagi tahu air ni boleh menyucikan. Itu bukti air mutlak boleh menyucikan. Itu bukti. Selain daripada air mutlak tak boleh menyucikan. Contohnya air mutaghayyir tak boleh menyucikan. Contohnya air sirap tak boleh menyucikan. Sebab tu saya lalu pesan perkara ni. Pergi kenduri kahwin, nak makan, tak ada air basuh tangan, air habis ke, air yang dia letak tong tu habis ke, cari tak jumpa ke, haram ambil air sirap basuh. Sebab pernah tengok orang basuh dengan air sirap. Kerana air sirap tujuan basuh tangan nak menyucikan. Air sirap air mutaghayyir, takkan menyucikan. Dan air itu disediakan untuk minum, bukan untuk basuh tangan. Maka kat situ berlaku pembaziran. Hukumnya haram. Hukumnya haram, tak boleh. Jadi macam mana nak buat? Carilah air tu. Air tu. Air basuh tu lah. Tak pun pakailah sudu lah kot. Tak boleh basuh dengan air sirap. Saya pernah tengok banyak kali. Tak apalah. Sebab dia bukan basuh tangan sebab nak cuci tangan sebenarnya. Dah biasa, biar basah-basah sikit baru sedap makan. Dah jadi macam tu lah. Tujuan basuh tangan nak buang, kalau nak membersihkan tangan. Jadi ini membuktikan apa dah? Okey, kita habiskan dengan nota kaki. Ini membuktikan air mutlak boleh menyucikan, itu buktinya. Perintah Rasulullah supaya menjurus air ke tempat air kencing tersebut, yang mana air kencing itu telah menyerap, bukan air kencing itu bertakung. Okey, tersebut adalah dalil menunjukkan bahawa air tersebut mempunyai sifat yang menyucikan. Kita tengok dalam Tawdihul Ahkam menyebut sifat toleransi akhlak Nabi dengan kelembutan. Itu satu. Nabi kadang-kadang berlaku depan dia kemungkaran, dia terus cegah. Kadang-kadang dia tak cegah. Pernah berlaku ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid, terus sembahyang, lepas tu jumpa Nabi bagi salam, Nabi kata, "Kum fasalli." Sesungguhnya engkau belum sembahyang. Sembahyang balik. Sembahyang balik. Bangun sembahyang dan sembahyang balik. Sahabat tu sembahyang, datang jumpa Nabi lagi. Nabi kata, "Sembahyang balik, engkau belum sembahyang." Sehinggalah beberapa kali. Akhir sekali dia kata, "Demi zat yang engkau diutuskan kerananya, aku tak reti nak buat dah selain daripada macam mana aku buat. Engkau suruh 1000 kali pun aku buat macam tu juga. Kau ajarlah aku." Baru Nabi bagi tahu bila nak sembahyang, takbir, kemudian baca Fatihah, baca ayat Quran, kemudian rukuk, kemudian tumakninah, satu. Nabi terus tegur. Kadang-kadang Nabi tak tegur. Kadang-kadang Nabi terus tegur. Dia tengok keadaan. Kadang-kadang kita kena keras. Bila berkaitan dengan akidah, tak boleh lembut. Bila orang kata macam-macam dekat Nabi, tak boleh lah. Biarlah. Tak boleh. Kita dakwah kena berhemah. Tak boleh. Allah dan Rasul tak ada kompromi. Kita kena keras. Kadang-kadang kena lembut. Kadang-kadang kena keras. Tapi tak boleh keras 24 jam. Tak boleh. Tak boleh lembek 24 jam. Tak boleh juga.
tak tambah umat. Jadi dia ada time. Dia ada time dia. Ada time dia yang kena keras. Tengok keadaan. Nabi ajar kita. Tu yang pertama. Dalam keadaan ni, kenapa Nabi tak terus larang, terus angkat terajang ni macam tu lah. Kenapa tak biar sahabat terus angkat dia keluar? Kerana makin lama makin banyak najis. Kerananya begitu juga jauhnya pandangan Rasulullah. Di samping itu, ia menjadi kaedah apabila terangkum banyak kerosakan, dipilih yang paling ringan. Jika ada kerosakan, ada dua-dua rosak, dua-dua golongan ni, dua-dua jahanam. Tapi kita kena pilih satu. Nak pilih yang mana? Ini ada. Kencing dalam masjid, menajiskan masjid, hukumnya haram, rosak. Tapi kalau angkat dia, kalau terajang dia agak-agak rosak, lagi rosak sampai ke dinding kena air kencing tu. Malah lagi besar najis tu pergi. Mana lagi rosak? Biarkan dia kencing sampai habis. Ni cerita ni air yang menyerap. Kalau tak menyerap, cerita lain sikit. Kita kena bahas lain lah. Air yang menyerap kat tanah. Mana lagi mudarat? Mana lagi besar mudarat? Dua-dua mudarat. Iaitu biarkan dia kencing, maka air kencing ni bersatu aja. Besar mana tu lah. Ataupun pergi penerajang sekali, penampur sekali, angkat baling kat luar. Dengan menitik habis sampai ke dinding kena. Duk pancut semua. Suruh sampai keluar. Maka pilih yang kurang mudarat. Kat situ Nabi ajar kita. Bila ada dua golongan, dua keadaan yang dua-dua mudarat, ambil mudarat yang lebih ringan. Pilihlah mudarat yang lebih ringan. Tak boleh, jangan pilih dua-dua. Tak boleh. Ambil mudarat. Sebab kena pilih kan? Aku tak nak dua-dua jahat, dua-dua mengarut. Tak boleh. Kena cari yang ringan. Kita rasa mana ringan? Mana lagi mudarat juga tapi kurang sikit. Yang itu yang kita pilih. Habis dah. Cukuplah tu. Biasalah baru gear 3, gear 4 kat sini dah habis dah. Kita nak berhenti sikit lagi boleh tak? Tak boleh dah kan? Cukup dah. 1.45 dah. Jadi akan datang insya-Allah kita akan masuk air yang suci dan menyucikan tetapi makruh digunakan, dipanggil air musyammas. Dan akan datang juga insya-Allah kita akan masuk air yang suci tetapi tidak menyucikan, yang terbahagi kepada dua, iaitu air yang sedikit yang telah digunakan untuk basuhan wajib bersuci. Tengok ayat dia jelas, air yang sedikit maknanya kurang 2 qullah, yang telah digunakan untuk basuhan yang wajib ketika bersuci. Bersuci seperti mandi dan wuduk. Jadi kita tahu bubuh air dalam cawan, celup, tak jadi mustamal lah. Sejak bila pula tangan kita bersuci? Maksud bersuci itu dua, mandi wajib dan wuduk. Masa bila tangan kita ambil wuduk, kita celup. Jadi dengan mencelup air, dia tak nama air mustakmal dari segi syarak, dari segi istilah. Dia nama mustakmal dari segi lughah, iaitu air yang telah digunakan untuk mencelup. Boleh ambil wuduk ke? Boleh. Kan mustakmal tak boleh? Mustakmal tak boleh. Air mustakmal syarak, istilah, bukan air mustakmal lughatan, bukan dari segi bahasa. Itu kita akan bahas akan datang. Wallahu alam. Orang pakat-pakat baru masuk dalam live ni. Siapa yang baru masuk tu dengar balik rakaman. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.